Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam kasih sayang, salam pengorbanan dan salam madani. Baiklah, warga dewan sekalian, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita berkumpul lagi untuk melihat forum untuk melihat gelanggang forum remaja. Baiklah, bersama saya moderator anda Iqbal Haziq Rosli yang akan menemani anda semua dalam forum kita pada kali ini. Baiklah, hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, kita sedia maklum terdapat pelbagai karya-karya sastra seperti gurindam, pantun, syair dan sebagainya. Jadi, forum kita pada hari ini akan membincangkan tentang kritikan terhadap cerpen kanak-kanak. Baiklah, sebelum mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, terlebih dahulu mari kita berkenalan dengan panel-panel kita pada hari ini. Jadi, hadirin sekalian tidak perlu ragu dan tidak perlu bimbang kerana hadirin sekalian sudah familiar dengan panel-panel kita hari ini. Baiklah, di sebelah kiri saya Encik Aiman yang merupakan ahli panel pertama, yang merupakan Prof di Universiti Malaya. Jadi, apa khabar? Alhamdulillah. Sihat. Baiklah, seterusnya dipersilakan Prof dari Universiti Pahang, Prof Afiq. Jadi, apa khabar Prof? Sihat? Alhamdulillah, sihat. Awak sihat? Saya sihat juga. Baiklah. Dan akhir sekali Prof Fatah dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi, apa khabar Prof Fatah? Waalaikumsalam. Saya sihat. Jadi, kita sudah berkenalan dengan semua panel-panel kita pada hari ini. Jadi, selamat datang saudara dan saudari sekalian. Baiklah. Jadi, sebelum saya menyimpang dengan lebih jauh, izinkan saya memberikan serba sedikit maklumat berkenaan cerpen dan tajuk yang akan kita urai pada hari ini. Jadi, cerpen yang akan kita urai pada hari ini ialah cerpen yang bertajuk Sang Merpati dan juga Semut. Baiklah, jadi cerpen ini menceritakan tentang semut yang hampir tenggelam lalu diselamatkan pula oleh burung merpati. Jadi semut kemudian diselamatkan semula oleh burung merpati dari ditembak oleh sang pemburu, dengan semut menggigit kaki pemburu tersebut. Jadi cerita ini mengajarkan kita serba sedikit tentang kebaikan akan sentiasa membawa kepada kebaikan. Baiklah, jadi soalan saya pada panel yang pertama kita pada hari ini ialah, Prof, bolehkah Prof berikan sedikit kritikan Prof terhadap cerpen kita ini? Baiklah, sebelum saya memulakan pembicaraan saya pada hari ini, apa kata saya membuka bicara saya dengan dua baris pantun. Boleh kan? Boleh. Boleh. Baiklah, berbuka puasa dengan penuh selera, izinkan saya membuka bicara. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Aiman bin Azman. Baiklah, balik kepada soalan daripada pihak moderator sebentar tadi. Apakah pandangan saya tentang karya sastra yang bertajuk Sang Merpati dan Semut ini? Baiklah, pada pendapat saya ingin menyentuh sikit daripada aspek kritikan saranan. Baiklah, apa itu kritikan saranan? Pertama sekali, saranan itu sendiri bermaksud cadangan, yang senang kita fahami sebagai cadangan lah, iaitu apa idea kita buat pengkarya untuk menambah baik penulisannya yang akan datang ataupun memantapkan lagi karya yang telah dihasilkan.
Baiklah, dari segi cerpen kanak-kanak ini, apa yang saya boleh lihat ialah dari segi watak sendiri, yang seperti mana kita tahu terdapat dua watak utama dan satu watak sampingan, iaitu sang merpati, sang semut dan juga si pemburu. Baiklah, mengikut apa yang saya pernah baca, kanak-kanak itu sendiri sering tertarik dengan daya imajinasi dan juga daya kreativiti. Dan apabila dua perkara tersebut berjalan dengan serentak, maka ia akan menghasilkan pembelajaran yang efektif. Baiklah, apabila terdapat hanya 3 watak dalam cerpen tersebut, maka imajinasi kanak-kanak tersebut akan, maksud saya, sampai situ saja. Maksudnya dari 3 watak itu saja. Cuba kalau kita tambah lagi watak yang ada, dengan tambah lagi haiwan-haiwan seperti gajah, seperti singa, yang lebih dikenali oleh kanak-kanak pada zaman ini, betul tak? Jadi pada pendapat saya, pengkarya boleh menambah lagi watak-watak yang ada bagi kanak-kanak yang membaca ni berkembang imajinasinya. Jadi apabila mereka membaca, mereka akan, wah, ini ada haiwan ni, ini ada haiwan ni, wish, kena baca lagi cerpen-cerpen macam ni. Jadi dengan itu kita dapat menanam minat dalam diri kanak-kanak tersebut untuk membaca lebih banyak lagi buku-buku cerpen kanak-kanak. Baiklah, seterusnya saya ingin menyanjung pengkarya yang, apa itu sanjung? Baiklah, saya mulakan apa itu sanjung dulu. Sanjung itu sendiri bermaksud memuji ataupun menyanjung pengkarya yang telah melakukan karya yang sangat-sangat baik. Baiklah, apa yang baik tu? Okey, apa yang saya nampak dalam karya ini, pengkarya telah menggunakan ilustrasi yang amat kreatif. Warna-warna yang digunakan amatlah cerah, yang membuatkan kanak-kanak tersebut bila baca je karya tersebut, wah, cerianya buku ni, kena beli lagi buku daripada penulis ni. Betul tak? Apa pandangan para panel yang tadi? Saya setuju dengan betul. Jadi baiklah, itulah aspek yang saya nampak sangat-sangat memberi impak lah pada saya. Seperti saya telah mendirikan rumah tangga dan mempunyai 2 orang anak. Dan apa yang saya dapat lihat daripada anak saya, mereka sangat suka dengan buku yang bergambar. Dan apabila tiada gambar, mereka akan cepat bosan dengan buku itu. Jadi saya ingin menegaskan bahawa saya sangat berbangga dengan idea yang digunakan oleh pengkarya, iaitu menggunakan ilustrasi yang sangat menarik dan juga warna-warna yang menarik terhadap mereka. Itu sahaja. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada panel pertama kita atas pelontaran pernyataan yang utuh lanjutan puisi. Jadi, sebentar tadi panel pertama ada menyatakan bahawa dalam cerpen ini kita boleh perbanyakkan lagi watak-watak seperti sang kancil, sang gajah dan sebagainya. Jadi, dengan perbanyakkan watak-watak sendiri, kita dapat tarik minat-minat kanak-kanak untuk lebih membaca buku, sebab ia dapat menunjukkan pada kreativiti mereka dan minat mereka. Jadi selain itu, Prof juga ada sebutkan tentang pemilihan warna yang bersifat ceria. Seperti kita tahu, budak-budak ni mereka lebih menyukai warna-warna yang bersifat terang. Jadi dengan warna-warna sendiri, mereka akan lagi tertarik dan mereka akan, wah, saya minatlah untuk baca buku ni berbanding dengan pemilihan warna yang gelap. Jadi selain itu, kanak-kanak ni juga mereka suka dengan buku-buku bergambar. Jika kita fikir balik, kanak-kanak ni tak sesuai dengan buku-buku yang kurang gambar dan buku-buku yang tiada gambar, seperti novel. Novel, mereka perlu berfikir, mereka perlu membuat satu ilustrasi dalam fikiran mereka. Jadi itu tidak mencapai lagi tahap pemikiran untuk kanak-kanak. Jadi kita pergi pula kepada panel yang kedua. Baiklah, jadi apakah pandangan Prof pula terhadap cerpen ini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam ajma'in. Terima kasih
saya peluang untuk melontarkan idea saya tentang cerpen kanak-kanak ini, iaitu Sang Semut dan Semut. Sang Semut dan Merpati. Maafkan saya. Baiklah, saya akan mengkritik dari segi sanjungan, kerana saya melihat ada beberapa elemen penting yang seharusnya diketengahkan oleh pengkarya-pengkarya dalam karya mereka dan telah diketengahkan oleh penulis ini dalam buku ini. Baiklah, apa itu kritikan sanjungan yang telah diterangkan oleh Prof. Aiman tadi? Baiklah, saya ingin menambah sedikit saja, Prof. Aiman. Kritikan sanjungan ini adalah untuk memuji karya dan pengkaryanya, serta hanya melibatkan perkara-perkara politik. Baiklah, seperti kita tahu, cerpen kanak-kanak ini ditulis oleh Nur Aini Syafiqah Azman. Beliau telah mengetengahkan struktur sastra yang penting, iaitu gaya bahasa. Gaya bahasa beliau menggunakan dengan baik dalam cerpen ini. Mengapa saya kata begitu? Pertama sekali, seperti kita tahu, Semut dan Merpati ini, cerita ini adalah bersesuaian dengan murid-murid atau kanak-kanak yang berusia 4 hingga 7 tahun. Jadi, sewaktu 4 hingga 7 tahun adalah waktu mereka untuk pergi tadika atau prasekolah. Betul? Baik. Nur Aini Syafiqah Azman telah menggunakan kosakata yang mudah-mudah dalam karya beliau. Apakah contohnya? Beliau menggunakan lemas. Seperti yang kita tahu, lemas hanya mempunyai 2 kosakata, le dengan mas. Dan ini adalah salah satu elemen terpenting untuk membuatkan kanak-kanak membaca buku itu mengenal perkataan-perkataan baru. Lemas sangat mudah untuk kanak-kanak itu mengingat dan membaca. Baiklah, beliau juga telah menggunakan warna dalam kosakata tersebut. Macam saya sebut tadi, lemas, beliau menggunakan le berwarna lain dan lemas berwarna lain. Ini adalah satu sanjungan kepada beliau kerana beliau bijak dan mengetahui pada usia sebegitu adalah usia untuk mengenal perkataan dan memahami sesuatu perkataan tersebut. Baiklah, selain itu, kritikan sastra, kritikan sanjungan yang saya ingin melontarkan adalah berkaitan juga dengan struktur sastra terpenting, iaitu nilai dan kemajuan. Saya telah mengkaji cerpen ini. Cerpen ini adalah berkisarkan dan ingin mengetengahkan tentang sifat baik hati, nilai bekerjasama. Bekerjasama tak ada. Baik hati, tolong menolong dan mengingati jasa orang lain. Baiklah, seperti yang saya katakan tadi, pembaca karya ini adalah berusia 4 hingga 7 tahun. Saya ulang semula, 4 hingga 7 tahun adalah usia untuk mereka mengenal perkataan, membentuk attitude mereka. Jika pembacaan mereka adalah bersifat negatif, pembentukan jati diri mereka juga negatif. Tetapi kebijaksanaan Nur Aini Syafiqah Azman ini telah menerapkan nilai-nilai yang baik dalam karya beliau. Oleh itu, saya menekankan nilai dan pengajaran yang ditekankan beliau dalam karya beliau adalah sangat sesuai dengan usia pembaca mereka. Terima kasih. Terima kasih kepada panel kedua atas sujak yang bermakna. Jadi, jelaslah bahawa gaya bahasa yang dipilih dalam cerpen ini amat sesuai untuk dibaca oleh kanak-kanak. Kelarasan, betul? Betul. Okey, betul. Kelarasan vokal yang dipilih untuk cerpen ini sangat sesuai untuk kanak-kanak kerana ia tidak mencapai satu standard yang tinggi untuk dicapai oleh kanak-kanak tersebut. Jadi kosakata yang dipilih juga tidak begitu sukar untuk kanak-kanak fahami. Jadi kosakata seperti ini senang untuk diingat dan juga dibaca oleh kanak-kanak. Jadi
Jadi dengan cerpen seperti ini, ia dapat pengarang pandai dengan mewarnakan suku kata, dan nilai dan pengajaran yang dipilih untuk cerpen ini amat sesuai kerana ianya dapat membentuk insan yang bagus, kerana insan yang bagus bermula daripada kanak-kanak. Jadi akhir sekali kita pergi pula kepada pen yang terakhir. Jadi bolehkah Prof menyatakan beberapa buah fikiran serta idea yang disirat? Okey, baiklah. Yang terlihat masa dalam mencemburui kita, jadi saya akan menelurusi dengan sebab mungkin saya tak setuju dengan pemilihan nilai-nilai kritikan yang Prof Aiman dan juga Prof Afiq menitengahkan tadi. Namun bila ada sanjungan pasti juga ada kritikan. Jadi saya akan memilih kritikan penilaian. Saya akan menilai cerpen ini mengikut kebaikan dan juga ada juga kekurangan dia. Namun untuk ditambah baik. Okey, kebaikannya yang saya ambil nilai kritikan nilai yang saya ambil ialah pemilihan watak-watak. Saya ambil contoh pemilihan watak sang semut dan juga sang merpati. Watak-watak ini memberi makna dalam nilai kesastraan, iaitu semut yang dijadikan sebagai contoh orang yang bekerja keras dan sentiasa memikul amanah dan juga berani. Manakala merpati, sang merpati menunjuk sebagai seorang yang lemah lembut, sopan, baik dan juga tolong menolong. Jadi saya rasa dari aspek penilaian ini pengkarya dalam memilih haiwan-haiwan amat memberangsang. Seterusnya saya ambil pula penilaian yang boleh ditambah baik. Saya ambil contoh si pemburu yang dimasukkan dalam cerpen ini menunjukkan bahawa ianya seorang yang jahat dan juga melakukan kerja-kerja yang buruk. Saya rasa pengkarya seharusnya meletakkan haiwan-haiwan yang menukar si pemburu ini menjadikan haiwan perkara yang lebih baik sikit untuk ditambah baik. Kerana si pemburu ini yang menggunakan senapangnya untuk menembak, untuk melakukan kejahatan, tidak baik untuk ditonton oleh kanak-kanak pada usia yang masih muda ini. Malahan saya rasa sebagusnya pengkarya meletakkan haiwan-haiwan yang agak nakal sedikit. Saya ambil contoh monyet ke, buaya ke, haiwan-haiwan yang nakal. Okey, bagi saya itu sahaja dalam kritikan penilaian yang saya akan nilai. Ya, terima kasih kepada ahli kita. Jadi cerpen ini dapat ditambah baik lagi dengan pemilihan watak yang sesuai. Jadi betul kata Prof kita, pemilihan watak yang dipilih dalam cerpen ini amat sesuai, seperti burung merpati yang baik dan semut yang rajin menolong. Ya, betul. Jadi antara penambahbaikan yang boleh cerpen ini lakukan, yang boleh pengarang lakukan pada cerpen ini, ialah dengan kita menukar pemburu dengan watak-watak haiwan yang nakal seperti monyet. Betul. Jadi kita sudah sampai ke akhir forum kita pada hari ini. Jadi izinkan saya bertanya kepada antara salah satu panel sini, berikan satu kesimpulan untuk kita untuk forum ini. Saya rasa saya akan memberi kesimpulan. Saya rasa semua panel-panel di sini setuju untuk saya memberikan kesimpulan. Kesimpulan yang saya dapat daripada cerpen ini, pengkarya ini bijak dalam menarik minat-minat para pelajar ataupun kanak-kanak, kerana dia merupakan nilai contoh yang bagus.